وبه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين Muka 53 kata musannaf rahimahullahu ta'ala sunat dahulu daripada sembahyang. Sunat dahulu daripada sembahyang. Perkara yang disunat kerja sebelum dari sembahyang. Itu gitu ya. Perkara yang disunat kerjakan dia, perkara yang disunat kerjakan dia sebelum dari sembahyang. Tu dia. Benda tu sunat buat belum pada kita nak takbir semaya. Sunat buat. Tu dia. Ya ada sunat dalam semaya, ada sunat selepas semaya. Hak gantung semaya tu 3. Belum, tengah duduk semaya, lepas tu lepas semaya. Ni sebelum pada semaya ni. Kata musannaf rahimahullah, adapun sunat dahulu daripada masuk sembahyang. Sunat yang dulu daripada mulai sembahyang. Gapo belum kata kita semaya itu sunat kita buat. Kalau tak buat pun tak sampai ke tahap berdosa. Cuma pahala besar tak boleh lah. Pangkat di akhirat tak tinggi. Iaitu sunat dahulu daripada semayanya. Gapo? Bang dan iqamah. Bang, azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Tapi kena kira tu bang dan iqamah ni masalah semaya po. Kena tulis situ betul bang dan iqamah. Yakni kita kata, yakni disunatkan bang dan iqamat ini, disunatkan bang dan iqamat ini pada sembahyang 5 waktu jua. Sama ada yang tunai atau qada. Sama ada yang tunai atau qada. Adapun yang lain daripada ini dimakruhkan bang dan iqamat. Dimakruhkan bang dan iqamat. Kira bang iqamat ni kalau masalah semaya lah. Kalau masalah semaya 5 waktu ya. Semaya 5 waktu. Walau kita qada pun sunat bang. Nak qada subuh, qada zuhur, sunat juga baik untuk semaya qada hak 5 waktu tu. Tu dia. Tapi ulama kata kalau kita benda hak qada tu banyak, maknanya kita ni tinggal 5 waktu tu darat. Subuh pun tinggal hari tu subuh, zuhur, asar, isya. Pada nak qada 5 waktu lalu, qada 5 waktu, maka sunat baik hak mula-mula aja. Nak qada subuh tu sunat baik. Lepas tu belum pada nak qada zuhur tu dak lah, tak kena bayar dah. Sebab kita nak qada berjujuk ni. Dalam hatu tu sunat qomat.
Kita kata sunat bel pada nak qada subuh ya. Lepas tu lepas pada bel qomat. Lepas qomat nak qada zuhur pula. Hak marai, maka qomat pula. Nak qada asar pula, hak qomat pula. Nak qada maghrib, hak qomat. Nak qada isya, hak qomat. Tu bel kali ya. Lain pada tu tak sunat bel dah. Tak sunat sembahyang, tak sunat azan dan tak sunat iqamat. Nak sembahyang hajat, nak sembahyang nazar pun. Sembahyang banyak, tak kena duk qomat, tak kena bel. Tu dia. Tak sunat. Tapi bukan kata haram. Kalau kita berlaku tu makruh je. Tak asyik pahala sunat. Baik duk dia, boleh pahala. Gitu. Baik tinggal. Habis itu. Maka sunat, maka kita kecek ni, kita tak kait, kita dobek sini tak kait di, kalau sebenarnya setengah orang kalau kita nak kait di sini boleh tak? Tak molek. Kita nak katain dah. Adapun sunat dulu daripada masuk sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu. Kalau kita nak buat yakni situ tak comel, kerana hak ning je. Masalah bel dan qomat ning je sembahyang 5 waktunya. Adapun depan lagi hak sunat lain-lain tu, sembahyang sunat pun ya sunat juga. Faham tak? Sebab tu tak kena kait lah masalah sembahyang tu, kita dobek satning je. Molek lah. Habis kita bel qomat. Tu habis itu. Dan tu pun kalau kita kira bagi lelaki ya tu dah. Adapun sunat dahulu ni bel ni bagi lelaki ya. Orang tina tak sah bel. Tak sah. Kalau orang tina naik bel pun ya kena bel semula. Kerana tak sah. Syarat nak belnya kena orang lelaki. Kerana salah satu syarat nak bel kena angkat suara. Maka perempuan ni tak boleh angkat suara. Lagu tu. Habis. Lepas tu kena balik. Sekurang-kurangnya mumayyid. Tu. Adapun budak-budak tu tak sah lagi bel. Budak-budak tak mumayyid lagi tu, kita ajar dia bel di masjid, kena bel semula. Adapun mumayyid tak apa. Tapi dari hatu sunat orang balik lah. Orang balik lagi bel tu. Habis itu. Dan rosia bang tu dia kata. Dan bermula rosia bang, rosia azan. Hikmat po Allah Ta'ala perintah azan. Rosia Allah perintahkan bang tu, dia tak royak dah. Dia kata, khabar, telah lepas. Telah tersebut dah. Yang ni pada muka 41. Orang dia ngaji pada hari tu je tak dia ngaji kena buka tengok semula. Adapun rahsia bang tu telah lepas, yakni telah tersebut pada muka 41 tu dah. Lepas tu berserta lafaznya, lafaz bang, bukan royak sekadar rahsia saja. Lafaz bang pun sebut dah di muka 41. Mustahil tambah lebih daripada kitab musalli, dia tambah sebagai tambah hak dia. Kita tengok di sana muka 41. Tapi masalah qomat tak rayak lagi. Dan lafaz qomat bermula lafaz iqamah. Lafaz iqamah tu apa dia lafaz dia? Allahu akbar, Allahu akbar. Ni iqamah ni sunat segera ni. Qomat ni. Kalau bel tu sunat kita nyu-nyu. Tapi qomat ni tak lewat nyu-nyu sepo bel. Sunat kita segera. Ni qomat pun sepo bel juga. Allahu akbar. Allahu akbar. Sepo bel dah dengar. Bel dah kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak sepo bel makruh lagu tu. Masalah iqamat sunat segera. Sunat segera. Lafaz iqamatnya Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. Sekali. Masalah takbir ni sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni ada setengah buah tu. Wa asyhadu an. Tak kena boleh wah. Hak tu dia memucak masuk Islam apa. Tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. Hayya 'alas salah, 'alas salati. Hayya 'alal falah, falahi. Tu sekali-sekali belaka tu. Hak 2 kalinya qad qa
dengan takbir di belakang 2 kali. Qad qamatis salatu, telah hampir dah sembayang. Kalau kita ngaji nahwu ni qad li takrib dah. Qad li takrib menunjuk di atas waktu masa hampir dekat berlaku dah. Qad qamatis salatu, sungguhnya hampir dah berdiri sembayang, hampir tertunai sembayang, hampir menunaikan sembayang. Tu qamatis salat. Qad qamatis salah. Tu 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tu lafaz qomat. Lafaz qomat. Tu qomat ni sunat. Sunat juga. Tu dia. Tapi qomat ni yo, masalah qomat ni perempuan pun ada kata dikatakan sunat juga, ada kawan kata sunat juga perempuan ni qomat. Masalah bel tu tak tu tak khilaf lah, masalah qomat ni duk khilaf. Sehingga kata sunat juga bagi perempuan tu qomat, tapi senyap-senyap cara ialah. Tu dia. Semaya untuk seorang diri dia tu. Habis itu, dan kata musannaf rahimahullahu taala, dan sunat, ni masuk hak baru pula. Ni sama ada semaya fardu semaya sunat ni masuklah ke ni, hak ni sunat ni. Tak ada kira semaya fardu saja dah ni. Dan sunat jadi bagi orang yang sembahyang, sama ada fardu atau sunat. Dan sunat disunatkan bagi orang yang sembahyang, sama ada semaya tu semaya fardu 5 waktu, atau semaya nazar, semaya qadha, semaya sunat, ikutlah semaya gapo. Sunat bagi dia cari tempat sembahyang pada tempat ada sutrah. Sunat bagi dia cari tempat. Cari tempat. Tempat semaya. Tempat semaya mana? Tempat semaya pada tempat yang ada sutrah. Ini sunat. Nabi kita suruh ada sutrah. Apa sutrah? Ya wak bulat teh, yang kata sekat, yang sekatan. Sekatan hadapan. Sekat depan. Ada tempat hok pesing ada sekat depan. Ada sekat depan. Lepas tu sutrah tu macam-macam pula. 2, 3, 4 perkara pula sutrah tu. Tu yang misal yang kata seperti berhadap ke dinding. Tu dinding tu sutrah tak? Berhadap ke dinding. Dinding yang tinggi lah, tinggi. Kena kata lagu mana dinding ni? Hadap ke dinding, cari tempat berdinding. Hadap ke dinding. Jadi dinding yang tingginya 2/3 hasta. Orang panggil apa dia? 2 sulus. 2 sulus hasta. Dinding yang tingginya 2 sulus atau 2/3 hasta. Tu mazhab kita Syafi'i, ada satu mazhab tu kena sesta lah sesta. Ni kalau kita hasta ni sesta, kita kata kira hasta bagi 3. So 2, 3. 2 sulus ni keadaan ni. Tinggi kada mikrofon ni. Setengah-setengah masjid tu ya ada, kalau masjid kat Malaysia kat mana tu ya ada jawab papel lah, ada wak papel tok. Papel untuk mudah tok bagi orang nak sembahyang, ambil papel tok. Kekuat erat pun ada. Papel molek wak dengan line molek. Jadi sekadar dinding sekadar mana? Hak kita tak apalah tinggi lagi. Sekurang-kurangnya ni 2 sulus mazhab kita Syafi'i, 2 sulus hasta. Kau dah ni tak? Kau dah ni tinggi lagi. Dinding. Maka kalau tak sapa, dinding tu tak dibilih sebagai sutrah. Tu tingginya 2 hasta, 2/3 hasta. Song suan sama orang panggil. Tulis tambah lagi. Yakni kalau tidak sampai 2/3, kalau tidak sampai, maka tidak dibilang sebagai sutrah. Maka tidak dibilang sebagai sutrah. Tak bila. Maknanya tak hasil pahala sunat sutrah tu lah.
Kita nak buat dinding. Dinding kita tak sampai. Dinding ni seperti kali ni. Baru naik je rumah kita. Rumah kita baru naik dinding. Lepas tu, dindingnya tinggi ni. Baru bata je hala ni je. Kau dah ni je. Masuk dalam. Tak apa lagi. Kau dah tu. Maka kita nak buat sunnah lah ni. Tak asih. Tak asih pahala sunat sutrah. Ni kira kalau hadap kiblat lah dah. Tu tak asih. Sekurang-kurangnya satu bata tu tak asih dah. Bata lah ni bata buat dinding. Bata tu lah. Bata semin ni bata tu kira satu boleh dah. Ambil bata tok pak. Kau dah bata tu satu dah. Boleh dah sebagai sutrah. Sekat teh kita. Sunat ada depan. Sunat ada. Lepas tu ada sengai mana depan musana nak royak. Tu sengai antara benda tu dengan kita tu. Seperti berhadap kepada dinding. So, tiang tak apa atau tiang. Tiang pun tak apa masuk dalam kira martabat tu lah. Dinding tiang. Cari bucu tiang kalau nak semaya. Kalau ada dinding. Maka orang yang semaya ke masjid sah depan ni boleh pahala dinding tu dah. Sutrah. Sutrah dinding tu. Tu. Adapun orang yang sah yang kedua, dia boleh pahala sutrah kepada orang hak sah depan tu jadi sutrah dia. Orang sah yang kedua sah depan tu jadi sutrah dia. Adapun sah pertama, kalau masjid ni kak, maka dinding dari sini masjid tu kalau kira dia sutrah dia dah. Boleh pahala sunat sutrah tu dah. Habis itu. Maka kata dia diang pun tak apa dan sebagainya sebagai dinding dan tiang. Katakanlah apa lagi? Dinding, tiang, kayu, tunggu kayu kita kata. Tu ikutlah gapo masuklah maksud tu berlaku. Habis itu tu sunat kita cari tempat gitu. Kenapa nak sekat teh orang yang lalu di hadapan kita tu. Bila ada benda sekat tu orang tak lalu depan orang semaya dah. Tak lalu dah, ya ada benda dah. Tolong sekat. Lebih lagi kalau dinding tu pakat orang tak lalu lah depan. Ya boleh semaya dengan cara tenang. Boleh semaya dengan cara tak ada serabut, tak ada fikir bimbit orang lalu dah lah. Tu ya. Sunat je tu, maksud sunat. Boleh pahala suku. Dan sutra orang berjamaah. Dan bermula sutra bagi orang yang berjamaah. Orang semaya jemaah ramai-ramai ni, sutra dia duduk di mana? Ialah saf di hadapannya. Ialah saf di hadapannya, hadapan orang berjamaah tu. Sah depan dia tu sutra dia. Sah yang kedua, sutra bagi orang sah yang kedua ialah sah yang pertama. Sutra bagi orang yang sah yang ketiga ialah sah yang kedua. Itu. Sutra dia. Lepas tu, orang yang sah depan, masalah. Masalah. Gini pula dah. Masalah. Kalau masjid tak apalah dinding dah. Pak kalau semaya depan padai. Tengah padai misalnya. Sah satu, tak ada apa, pakai kosong lah. Sah pertama tu. Mana sutra dia? Jawab kata tak boleh pahala sutra. Kalau itu kawan ada sah dua, ada afdal duk sah pertama. Boleh pahala sah pertama tu lebih. Maka ulama kata bila berlawan. Sah pertama ni boleh pahala sah pertama. Tapi tak boleh pahala sutra. Sah yang kedua boleh pahala sutra. Tapi tak boleh pahala sah pertama. Kita nak pilih mana dua tu? Siaplah. Utama sah pertama. Kadang kelebihan dia banyak lagi. Kelebihan dia banyak lagi. Tu faham tu dah. Gerti tak? Mana? Bagai pelmat weh. Bagai gapo? Contoh nanti. Hak tu masuk dalam martabat lain. Martabat yang dia sutra ada 2 3 4 martabat semua.
Ni kira martabat nombor 1 ni. Maknanya kalau tak ada martabat nombor 1, baru tu martabat nombor 2. Tu. Kalau tak ada martabat nombor 2, baru martabat nombor 3. Maka tak hasil pahala sutra kalau kita nak pergi pakai martabat nombor 2, padahal martabat nombor 1 tu ada. Kita nak buat lagi. Tu. Bagi lemek. Kejut kita. Tu. 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 Jadi dah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan sutra orang berjamaah ialah sah di hadapannya, hadapan orang tu lah. Adapun sah awan itu tiada hasil sutra. Buat lagu tu lah dah. Adapun saf awan itu tiada hasil sutra baginya. Adapun saf awan itu tiada hasil sutra baginya. Tetapi didahulukan saf yang pertama. Tetapi didahulukan duduk pada saf yang pertama. Ulama suruh dulukan lagi kerana fadilat dia banyak. Kalau masjid hak pasang jenis ada dinding dah, apakah boleh dah? Pala pertama pun ada. Pala sah pertama pun ada, pala sutra pun ada. Sejid kat rumah kita ni dah. Sah pertama tu dia bergapak dinding dah. Ni masalah takdir, masalah kalau semaya di tengah padai, tengah tempat luar, halamai tu. Tu masalahnya. Habis itu. Dah habis. Dan setengah daripada sutra, ni wayak martabat lain lah. Dan setengah daripada sutra yang dibilangkan oleh syarak lah. Sutra yang dibilangkan oleh syarak. Sutra yang syarak bila boleh pahala kalau kita guna benda ni jadi sutra. Nabi suruh ni ada hadis berkaitan dengan sutra ni. Sunat. Setengah daripada sutra ni sekatan lah dah. Kecap mudah sekatan. Sutra yang dibilang oleh syarak, mana setengah daripadanya? Sajadah. Sajadah. Sejadah orang tu panggil. Sejadah kita. Sejadah kita. Ini martabat sutra yang ketiga dah. Kalau kira sejadah ni. Sejadah ni, ini ialah martabat sutra yang ketiga. Buat kita. Ini ialah martabat sutra yang ketiga. Kira martabat yang ketiga dah. Setengah daripada sutranya sejadah kita. Kita pakai sejadah tu boleh pahala sutra dah. Sampai tu duk kaca bawa sejadah ni apa? Pahala sutra tu ya. Apatah lagi kalau tempat tu tempat cemar, tempat yang najis, maka sejadah kita cuci, kita duduk atas tu kita untuk nak menyucikan tempat tu ya. Tu hak tu suku lagi syarat. Bawa sejadah tu nak hasil pahala sutra tu. Kai ridak gapo sebab tu tok tak mesti ada tok depan apa dah. Nampak tu dah. Tu. Tapi nombor 3. Atau dia kata, ni sejadah ni yang misal je ni, sejadah kita jadi atau hamparan yang lain-lain, kita kata misal lagi. Atau hamparan yang lain-lain, tikar. Tak mesti jadah, tikar. Kertas tong. Jadah panggil jadah dah lu, tikar pun. Tu dianya. Habis situ. Tu. Atau guris. Guris ni garisan. Gurih kita turis. Turis. Guris ni garisan. Khat. Kita buat garisan. Hak ni ini martabat yang keempat. Ini martabat sutra yang keempat. Sud dah orang panggil sud thai. Sud tak boleh buat gapo, tak ada barang apa dah. Pakai buat garisan. Buat lukis garis-garis. Tu guris. Nanti nak buat tengok. Patu guris tu kira ke mana? Guris daripada tumit. Daripada tumit dia. Sebenarnya kira tumit belakang lah. Kalau masalah dinding pun. Guris daripada tumit dia. Hingga 3 hasta kehadapannya. Kehadapan seorang.
Tumit daripada tumit hingga 3 hasta. Ni sekuai-kuai dah. Sekuai-kuai dah orang panggil. 3 hasta kehadapannya, kehadapan seorang. Ni kira iktibar 3 hasta berlaku ni. Maknanya kalau lebih daripada 3 hasta tak bilih. Tak bilih. Kalau dinding misalnya kita duduk dinding 3 hasta, kita kata kadang mana? 3 hasta ni kadang mana? 2, 3. Ni. Kadang ni. Dulu. Kalau lebih pada tu tak jadi. Tak jadi. Sutra tu tak ada pahala sutra. Lama duduk sini kawan. Anu sutra kawan. Tak jadi. Kalau tu kena duk maya. Duk maya le padai pun kena sutra kawan tu. Rumah tu. Tak leh. Maknanya sutra ni 3 sutra. Kira sutra berlakulah. Hak ni ya kira di segi garis tapi kalau kira sungguh 3 sutra ni iktibar semua. Semua sutra. Sama ada dinding ke tiang ke kira 3 sutra berlaku. Hak ni lah syarat sah semayanya. Yang lebih pada 3 sutra. Nak hasil pahala sah tu. Semaya tu kan. Sah-sah tak lebih pada tu. Ni sah pertama dengan sah kedua tak lebih pada tu. Maka bila sah ni hasil pahala sah pun kira 3 hasta juga. Lepas tu sutra punya boleh pahala dah dalam hal jadi sah tu pun. Kerana apa 3 hasta? Lebih pada ni tak boleh. Ni sah pertama dek ni, sah dua duk sini. Tak hasil pahala sah. Sah jemaah tapi tak hasil pahala sah. Kalau dalam masjid tu sah lah. Jemaah imam tu imam boleh sengai pun tak apa. Tu imam duduk dek no masjid, tu imam kita duduk sini sah ikut. Masalahnya asal kalau masjid je sah ikut dah walaupun sengai jauh, tapi pahala sah tu ya kira dia 3 hasta. 3 hasta. Nak hasilkan sutra pun situ juga. Tu nampak tu dah. Habis itu 3 hasta kehadapannya, hadapan seorang. Tu dia. Tu ya. Dan hendaklah. Jadi dan sunatlah diletakkan sutra tu. Diletak di hadapannya, hadapan seorang. Kita kena letak sutra di hadapan kita tu jangan lebih daripada 3 hasta. Jangan lebih daripada 3 hasta, yakni maka kalau lebih dari 3 hasta nascaya luput pahala sutra itu. Nascaya luput pahala sunat sutra itu. Gitulah. Luput pahala sunat. Tak boleh pahala bukan tak sah semaya tu sah. Cuma kita terpahala hak Nabi suruh kita buat sutra sekat teh tu tak boleh pahala hak tu. Tak boleh pahala hak tu. Ya moga lebih daripada 3 hasta. Yang lebih pada tu. Berarti tak sapa tak apa. Tak sapa tak apa. Orang kita kadang-kadang orang renek ya dah. Ni kalau orang tinggi pakai kira tapa molek dah. Tinggi bawah molek dah kawan tinggi tu. Biar sujud jadi bawah molek. Kalau orang kanak duduk sini jadi wasa sengih sikit. Maka dia wasa dekat sikit. Dia sekat sikit. Dekat sikit tak apa molek telung dia. Dia kanak ya. Tapi orang tinggi lagi duduk situ tak boleh. Duduk situ nak sujud lah. Jadi dia duduk sekadar. Maka 3 hasta ni bawah molek dengan orang dah. Orang kita tak boleh tinggi lebih dari 3 hasta. Tu. Manusia umat Muhammad ni. Tu. Jadi sekadar ada sekat depan dia. Tu dia dah. Maka kira sikit ni musannaf tak sebut martabat yang kedua, ya kecek martabat yang ketiga ya. Martabat yang pertama dinding. Ya sebenar sutra 4 martabat. Tidak boleh kita pindah dari satu martabat apabila ada martabat yang ada atas pada tu. Satunya dinding.
Dinding ni masuklah ke tiye. Ni, pasal ni. Syarat dinding ke jangan lebih pada mesti lebih dari 2/3 hasta. Kalau tak siapa tak jadi. Tak apa tak jadi. Habis tu di dinding ni kira tepat badilah. Tiye. Tu dia. Lebih daripada 2/3 hasta. Di martabat yang pertama. Martabat yang kedua, di mana martabat kedua? Martabat yang kedua ni tungkat ataupun mata benda, bagai lemak. Tungkat, mata benda, bata, gapo saja dia mau duk tok tu. Beg duit. Kalau duk semaya, yo bawa beg mari dah, tok beg depan. Sutrah dia. Sutrah dia. Apa tu dah? Tukak ni pocok pak lepas. Lepas tu barang kayu. Mek kayu mangkak. Pocok depan dia. Tu pun sampai tu tiga hasta ni kira belakang ni. Tiga hasta. Malaysia yo dah tempat yo awak molek. Maknanya dalam masjid dia yo ada papai siap ada papai tok sepuh ambek. Ya papai tinggi. Molek siap dah. Ya tok tepipi dah. Maka nak semaya tu kadang-kadang orang duk semaya lalu-lalu tu dia mau ambil mari tok pop depan. Dia mau ambil tok depan. Jadi orang semaya tak ada tu pun dia ada seterah. Nak jaga woi, jangan lalu depan maya woi. Sebab tu dalam tiga hasta ni, kalau kita lalu litah depan orang semaya tu boleh tolak. Boleh tolak. Tak salah. Kalau gebah orang lalu tu, dia tak salah. Kerana hak salahnya mu hak lalu tu orang duk semaya. Mereka tak tahu tak ada apa lah. Hak ni masalahnya it is no lain daripada masih haram. Masih haram tu lakau pala lagi lalu dah. Yo ramah dah. Kita masih haram ni tak ada apa dah. Maya tu dah lakau pala ya. Dia masih haram penuh ke orang. Depan. Nak kira nak lik kat mana penuh. Lakoh. Itu tak ada masalah, hak tu tak makruh. Tak haram. Tu dia. Yang kedua tukat ataupun mata benda biasa ni lah. Kotak gapo saja kita tak. Yang keempat kita kata gapo? Sejadah. Yang ketiga sejadah. Hak ni penting hamparan kita. Ika kita. Yalah lah kau tu. Kas sejadah kita. Ni hama ni. Ni seterah kita boleh lah. Boleh lah seterah kita. Tak ada barang apa, tak apa dah. Tak ada barang tak depan. Tak apa. Hasil lah. Orang tahu dah kata orang maya weh, tak kira nak lalu dalam ni. Nampak dah? Boleh. Yang keempat, garis hak ni. Tulislah. Garisan. Kita buat kit. Duk tengok padai ke, duk tengok pasir ke, maya tengok padai. Lepas tu, tak ada barang ke apa dah. Pakai ambil tangan. Kit. Buat alamat. Buat garis. Buat guris, dia kata. Guris atau garis atau khot. Buat garis. Lepas tu, kira buat lagu mana? Buat lagu mana? Buat daripada tumit dia lagi. Buat daripada tumit dia. Kira 3 atau syup tu pun gitu.
Kip panye tu mari. Mik tu mik gitu kip panye. Kip panye. Lagu ni pun tak apa, ya boleh dua, nak kip garis gini, nak gini pun boleh. Tapi lagu ni afdal. Lebih daripada kita leteh. Tu. Habis itu cara dianya. Maka kita ambil tengok. Tengok keadaan kalau kita ada kita musafir, kita ada beg siap letak depan kita. Beg tak depan, boleh nak tengok beg atik. Tu. Yang kena buat sutrah. Waktu sutrah dah. Sutrah semaya kita. Nampak tu dah. Itu sunat tu. Sunat berlaku. Sebab tu cari bucu-bucu kut-kut tiar dinding. Tu. Lepas tu kata dia, dan jangan hak ni masalah makruh juga ni, makruh juga. Dan jangan yakni makruh di hadapan betul. Makruh. Dan jangan di hadapan betul. Kata lagu tu. Jangan jadi makruh di hadapan betul. Apa di hadapan betul? Diletak, yakni diletakkan sutrah itu di pertengahan muka. Yakni diletakkan sutrah itu di pertengahan muka. Yang misalnya kalau tiar, ni tak ada masalah lah dinding ni nak katakan lagi dah. Ya panjang. Tapi kalau jenis tiar misalnya. Ni tiar, duk pedang ni dah. Seolah kata tengah dahi dah. Kira. Tu, hak tu makruh. Sunat je saya ingat sikit. Kalau dia boleh pindah, dia pindah sikit. Sekadar sutra tu duk betul dengan kening kanan dia. Jangan duk tengah dahi tu. Saya ingat sikit. Saya ingat duk lek kening lek ni. Duk depan dah tu pun. Tu. Orang panggil. Dia kata makruh lah tu, jangan tu kena tanam molek. Yang jangan apa lah. Mau duk pergi duk baca jangan tu depan heran berlaku. Orang kita ni orang kampung ada yang tak buat dah. Dia payah kata haram pula dah. Dia kita kena kira hukum dulu. Molek si mana jangan dia haram, jangan makruh, hendak sunat, hendak wajib. Tu dia ada dua, kena kira berlaku. Dan janganlah dihadapankan betul, bahkan ke kanan, bahkan disunat letak pihak kanan. Begitu. Bahkan disunat letak pihak kanan, qadar betul kening yang kanan. Betul kening yang kanan, bukan kanan dengan makna duk lek kanan ni. Lama kata bokeh ke kanan, dia bokeh ke kanan lawan ke depan ni pula. Hak dulu kata sunat letak berhadap ke dinding. Tu berhadap ke dinding. Hak ni kata ke kanan. Kok mana pula? Tak ke kanan. Ke kanan gini. Ni kalau tiar ni tak apa dinding ni seolah kata kita boleh pahala dah lah. Nak kata kan kita tak tiba kira lah. Tapi kalau tiar jenis tukar ke masalah jangan duk betul-betul dengan dahi. Betul-betul. Saya ingat sikit. Mari ikut ni sikit. Kalau tiar ke, ambil ikut ni sikit. Ni tiar, ikut ni sikit. Bukan betul-betul gitu tak. Nampak tu dah? Tu ke kanan atau ke kiri pun tak apa. Atau ke kiri, atau qadar betul kening yang kiri. Tak apa. Saya ingat sikit, tapi kanan tu afdal lah. Kanan tu afdal lah kalau kiranya. Tu hukum sutra. Kena adalah kita orang ngaji dah ni. Kena usaha. Sungguh sejadah kita. Maka orang sah depan ni tak kena duk bimbang kata kawan tak ada sutra. Kalau dia tak ada tengah padai pun dia pakai sejadah. Dah. Pakai sejadah je boleh tak? Boleh pahala sutra dah. Tak gitu. Tu. Nak royak kata kira kata tak ada apa tu ya, baru tak hasil pahala sutra dia. Adapun sah kedua tu ya hasil dah, tak pakai sejadah pun dia ada sutra. Orang depan tu dah. Kalau dia pakai sejadah kau sangat lagi lah ya ada hak ya ada. Mana?
Mana pocok, mana tak tidur baik no. Tak tidur pakai gini. Pakai tak ada apa juga. Tak ada apa juga. Tak biar ada tempat tu. Tak ada masalah juga. Ya masalah mata benda ni dia tak ada kira kata kena tinggi ke apa dah. Kalau dinding tu, kalau dinding tu dua suluh. Nampak tu dah? Tukak ke gapo ke bata ke, barang lemak ke barang kerah ke. Tu. Tukak bukan barang lemak weh. Tukak barang kerah. Tu. Kalau tak bata, tak gapo ya ada lah. Orang kita ni dia boleh berlaku, ya boleh. Tak kain. Kadang-kadang tak kain ya. Ni kain tak. Nak sejadah pun tak gamak kain tu. Seolah kata yo kata bukan kain sejadah. Kalau kain sejadah tak apa, kita duduk atas dia. Ni kain jadi kain tang ada. Baju. Nak sejadah tak boleh. Lepas tu yo gulung letak pak. Yo gulung letak ke depan. Nak biar dia sutrah ya. Biar hasil sutrah. Ya gong lihat tu dah. Habis. Mana? Kalau boleh. Kalau boleh. Hidup maya kot nung. Tapi dinding kot ponok kita ya baik nak pula dah. Ya kadang-kadang ni kot dinding tu cemar pula. Masalah dia belakang. Kot dinding tu tepak hok cicak terik gapo banyak. Masalah pula situ. Nak hidup kot nu. Maka turun gigit lain. Bolehnya gitu. Maka tiye pun ada dah. Tiye ni dinding dah kira. Lama pakai duk tiye belakang. Tu pun tak ada hak maya sunat tu pula lah. Tu. Jangan tak ada cari sutera. Hak semaya bangun maya sunat. Wi nampak bubuk kawan. Nak. Lepas ni kawan pula. Dia sikit. Supaya dengan masalah dalam Raudah Nabi tu. Pakai duduk di tiye. Hak tu boleh masuk terus tiye tu pula, tiye hak mustajab doa pula ustunah Aisyah, ustunah Nabi ada tiye hak Rasulullah menyana teka keluar pada rumah, menyana berehat teka hala kepala Siti Aisyah sisi rambut ya ada tiye ustunah dia dari Raudah tu. Pakak dia bubuk lah kitanya. Penuh tiye tu. Kau tunggu belah-belah dah. Sudah rakaat duk ngita dah. Oi, kawan pula. Nak semaya. Nak ambil satu sutrah dah situ. Yang keduanya tempat mustajab doa. Tu. Habis situ. Habis. Kata musannif rahimahullah, makruh dalam sembahyang pula. Sunat je sebut dua je. Banyak perkara lagi. Ni kira sunat sebelum. Sunat sebelum. Lepas ni hak ni besar-besar lah. Kita kata hak hala-hala tu banyak lagi lah. Dia sebut dengan cara umum dah. Makruh dalam sembahyang. Perkara yang dimakruh pada ketika sembahyang. Dalam sembahyang, ketika sembahyang. Benda ni kalau kita buat luput pahala besar lah. Moleknya kita tak buat. Moleknya kita tak buat benda tu. Kata musannif rahimahullah, dan makruh dalam sembahyang tu banyak. Dan bermula makruh dalam, jadi pada ketika sembahyang, ketika mulai sembahyang. Jangan duk peher kata dalam semaya teka rokok, teka sujud. Dalam semaya tu mula daripada takbir tu kira dalam dah. Makruh dalam sembahyang apabila mulai sembahyang. Makruh kerja apabila mulai sembahyang. Banyak. Orang kita kecek dalal juga. Dia pergi tengah-tengah tu. Mula ni bukan dalal lagi. Mula tu panggil dalal dah. Mula kebir tu dalal dah. Tu masuk dalal dah. Tu. Supaya kita masuk rumah tu lah dah. Padahal masuk dah tapi duduk kat pintu tu lagi. Hai masuk dalal. Duduk apa luar? Luar apa dalal dah ni? Dalal nu dalal tu kira dalal lagi. Jangan depan dalal tu. Kira dalal ni kira mula idah.
Maka kata dia banyak tapi misalnya sebutlah setengah banyak, maka nak sebut setengah-setengah je. Lepas tu sementara yang nak royak tu ya royak makna makruh, takut kita tak ingat. Padahal duk ngaji jejak tadi lagi dah cikgu duk royak. Makna makruh itu bermula maksud makruh itu, makruh tu gapo? Makruh ni gapo? Kalau tinggal perkara yang kalau kita tinggalkan dia, kalau kita tinggalkan, yakni kerana junjung perintah Allah, kena kait dengan intisalan. Masalah tinggal ni. Kalau kita tinggal kerana junjung perintah Allah, nescaya dapat pahala. Pahala yang besar. Dapat pahala, dapat derajat yang tinggi di akhirat. Tu bermakna lagu tu, we nampak gemar sikit nak tinggal. Ni kalau tinggal boleh pahala. Kalau buat tak ada popeh, nampak ringih. Lek kalau buat tak ada popeh, lek kalau buat pun. Kalau tinggal baik, tapi kalau buat tak ada apa. Jadi nampak ringih pula benda makruh. Kalau tinggal dapat pahala, dapat derajat yang besar di akhirat. Kalau jannah, kalau jannatul firdaus, jannah yang tinggi. Kalau buat, kalau kerja benda ni, tak ada apa-apa, tak berdosa. Tak ada apa-apa, yakni tak berdosa. Kalau pergi kerja tak ada berdosa, tapi kalau pergi tinggal, pahala besar. Lagu tu. Ni kita ngajar kapung ni kadang-kadang Allah. Jadi ringil. Sunat ni apa? Cikgu tadi kadang ngajar. Sunat ni benda kalau buat boleh pahala. Tak ada buat tak ada apa. Kalau buat boleh pahala. Kalau tinggal tak ada poli. Tak ada poli. Jadi bunyi kata tak apa tinggal. Maka benda sunat kena sebut tinggal dulu. Nak ngajar orang kena sebut lek tinggal dulu. Lepas tu ambil pahala dok belakang. Lagu mana? Sunat ni kalau tinggal tak ada poli. Tapi kalau buat, kalau buat ke Allah, pahala bukan nanti di akhirat masuk di syurga. Dunia tu tak boleh dah. Mati lagi Allah. Pada kubur lagi, le syurga lagi, darajat tinggi. Allah, we berat lek nu, we wasa nak buat tu tu cara nak mengajar takrif benda wajib, benda sunat. Benda sunat, benda makruh kira lagu tu. Benda sunat ambil pahala tak belakang. Ambil buat tak belakang, ambil tinggal tak dulu. Benda makruh ambil buat tak depan, ambil tinggal tak belakang. Lagu tu. Apa benda makruh? Benda makruh ni kalau kita buat pun tak ada apa, tak ada dosa apa. Tapi kalau kita tinggal, ya wasa lagu mana? Wasa nak tinggal tak? Wasa nak tinggal. Supaya kalau kita tak rokok, nak hukum kata-kata makruh. Setengah ulama kata tu makruh. Rokok ni makruh. Gapo makruh? Kalau hisap ni tak ada apa, dosa apa. Tapi kalau tak hisap tu Allah, masya-Allah, tabarakallah. Apa balasan yang tinggi. Ahli syurga tu, dalam syurga tu sesah lagi. Masuk syurga tu sesah lagi. Dalam syurga tu sesah juga. Bukan kata sedap. Masuk dalam syurga tu ada benda sesah lagi. Sekarang apa sesah? Dia kata ada lagi satu kesesalan bagi ahli syurga, iaitu ada satu benda yang dapat pahala di dunia tapi dia tak buat. Sebab Allah sayaku kalau aku tinggal rokok pada masa duduk dunia itu, duk kelas tinggi lagi lah syurga ni. Ni duk jannatun bawah. Kalau aku tinggal rokok enggak boleh di jannatul firdaus kali. Allah saya sesah sungguh tak tinggal. Tu rupa tu Ni kalau ringih. Hai makro ni misalnya kita kok mana? Makro kalau tinggal ni jelas kan. Jelas dah. Misalnya pun nampak ni ringih dah. Nampak kok ringih. Pada tak sit, pada Mekah kita tengok bakul raya. Tu. Nak berat molek kok no.
Makruh ni kalau buat ni tak ada siapa tu tak ambil dosa, mujur juga. Alhamdulillah rahmat dia tak ambil dosa kita. Tapi kalau kita tinggal, Allah janji pahala yang besar yang nak wi. Sebab tu makruh tu maksudnya gitu. Maka benda ni kalau kita tinggal, kalau kita buat tak ada apa ni depan lagi ni. Tak ada dosa gapo li, tak bawa kepada batas semaya. Cuma kalau kita usaha tinggal ke Allah semaya kita ni, duk le kubur tu je mari rupa comel dah. Tu dah. Tu lagu tu. Pertama daripada yang banyak tu. Pertama daripada makruh yang banyak tu gapo? Pertamanya dia kata baling ke kanan. Berpaling ke pihak kanan. Ke kiri, jadi atau ke pihak kiri. Berpaling dengan mukanya. Dengan muka, berpaling dengan muka, berpaling ke kanan atau berpaling ke kiri dengan muka. Jadi dengan muka, yakni dengan tidak berturut-turut 3 kali. Awak gitu ya. Yakni dengan tidak berturut-turut 3 kali. Jadi dengan tidak berturut-turut 3 kali. Kalau berturut-turut juga bukan makruh, hak tu batas maya. Lagu mana ni paling pio. Tu dia. Tak leh lah dah. Hak tu batal. Paling yang makruh ni paling muka yang tak berturut-turut. Kalau berturut-turut masuklah perbuatan yang banyak. Maka haram, hak tu lagi batal. Ti masalah paling muka ni. Paling muka. Adapun paling dada, tu pun terhenti di atas hajat pula paling pun. Terhenti. Kalau ada hajat, misalnya berhajat, kena paling. Hak tu tidak makruh pula. Adapun paling dada, hak ni tak boleh. Adapun berpaling dada ke kanan ke kiri, batan. Jadi maka batan sembahyang. Maka haram lagi batan sembahyang dengan dia. Haram batal sembahyang kerana luput syarat. Syarat nak sah sembahyang kena hadap kiblat dengan dada kita. Tu tapi kita paling dada, hak tu kena ingat. Kadang-kadang teka saleh tu masalah orang kita je golik ke teka saleh, teka turun dada ni masalah saleh. Dan juga ketika bangun daripada sujud golik. Contohnya jadi sengit. Assalamualaikum tu dah ada gila-gila dah. Assalamualaikum tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu gidah. Tu. Assalamualaikum. Tak apalah lek ni, lek kiri ni tak apalah sunat. Sunat lek ni. Lek kanan tu masalahnya. Tapi kalau paling lepas pada kum dah tak apa pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak pergi ke paling lepas pada kum tak ada masalah. Lah je muka sudah dengan kum dah. Hak yang di batas mayanya bila assalam tu boleh dia paling. Tak sudah. Assalamualaikum. Orang kita jadi baik tu juga. Jadi hajar tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa malah dah. Kadang batas maya. Lepas tu ketika bangun daripada sujud, kadang-kadang dia nak tungkak tangan dia tu kan, bawa dia di baling daripada kiblat. Kena jaga hadap kiblat ni. Tawaf sepatu juga, tawaf ni dia tak pakai hadap kiblat, tawaf ni kena ni bahu ni. Bahu kita ni. Dia tawaf dia belah sini gi bahu kanan ni. Bahu kanan ni dia kena betul dengan kiblat. Tu bahu. Tak boleh teralih. Ni kadang-kadang masalahnya dia mau tolong ingat masalah kita tawak atas nu. Tawak atas nu kalau kita pergi boleh tahu. Ya dia tak ada tengok nu dia pergi, dia jalan, dia pergi dengan kereta tolak dia. Lepas tu bila nak lekok tu. Nak lekok tu kadang-kadang nak pergi kot ni dah. Dia lekok pergi kot tu. Maka dah nak pergi kot rupa ni. Teka tu nak tak sah tawaf.
Tu. Masalah tah kalau kita tawah di bawah tak apalah. Hak tanya cepat-cepat duk gitu dah. Labbaik Allahumma labbaik. Astaghfirullah duk baca dah. Tawah. Jegi kot ni dah. Tawah ni yang mula lagi kot ana tawah. Mula kot ana. Gi kot ning, bukan kot ning dak. Tak kenal ni kan ni. Ni. Yang mula dari Hajar Aswad, betul Hajar Aswad tu dah ada gini niat. Niat tawah. Tu niat tawah lepas tu paling. Wali ke orang kita tengah Hajar Ismail. Ni masalah tawah. Masalah tawah. Tu. Lepas tu pusing sampai ke Hajar Aswad, masuk kucuk setah. Bukan aja pasal dia makam rukun Yamani, tempat Nabi kita letak tangan kucuk tu. Situ sunat masuk. Lepas tu kucuk tangan siap. Kucuk gapo? Gi pula. Antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad tu ketika tu Nabi baca Rabbana atina fid dunya. Ketika tu. Satu masalah hadap kiblat juga tu, tapi dengan bahu kita. Tapi semaya kena dada. Iktibar dada kita. Tu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, kedua daripada makruh semaya gapo? Lengok. Lengok ke langit. Lengok jadi memandang mata ke langit. Bukan mesti kena lengok. Lengok ni kira kata pala gi kata. Tak gitu kan lengok. Tapi maksudnya yakni memandang mata kepada langit. Jadi ke pihak atas. Kata mudah tak mesti langit lah. Maya dari rumah tak ada tengok langit ni, tengok dinding atas, tengok perabot. Supo. Jadi ke pihak atas. Memandang mata ke pihak atas. Ambil mata tengok. Walaupun muka kita, kepala kita tak tengok naik pun, mata duk tengok itu. Tu pun makruh dah. Sunat mata kita tengok pada tempat sujud. Jangan tengok ikut say. Tu sunat. Bukan dari hadis ya tu setan nanti nak curi teka tu, cekor kita duk paling ngita ikut say tu. Setan nak mari. Habis itu lengok ke langit. Jadi makruh kita pandang ke atas. Masuk belakang lah ni tengok. Jadi tengok bukan tengok tempat sujud. Sunat tengok tempat sujud. Lain pada tu makruh. Tengok tempat lain pada tu. Tengok je. Tengok gapo tak leh. Tak leh. Tu. Habis. Sehingga kita depan Kaabah pun. Duk depan Baitullah dah. Tapi duk khilaf ulama. Masalah depan Baitullah. Depan Baitullah tu. Adakah di sunat tengok tempat sujud lagi? Ataupun sunat tengok ke Baitullah? Mengapa depan dah? Sehingga kata sunat tengok Baitullah. Depan. Sehingga kata sunat tengok kepada tempat sujud juga. Walaupun di hadapan Baitullah dah sekalipun. Gitu. Tak boleh tengok ke depan. Tak boleh tengok ke atas. Lengok ke langit tak boleh. Ketiga, makruh yang ketiga yang kita buat, tutup mulut. Tutup mulut. Jadi tutup dengan tidak ada hajat. Tutup mulut kita dengan tidak ada hajat. Katuk mulut kita. Pakai mek ni ada hajat. Hajat kita ya ada dah tu. Kalau tidak ada hajat semata-mata duk katuk gitu tu makruh. Tu. Ketiga, tutup mulut kita. Tutup tu dengan umpama kain ke? Dengan umpama kain. Jadi dengan kain dan umpamanya seperti tangan pun je lah, ambil tangan katuk mulut. Duk baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tutup mulut. Tu. Sebab apa makruh? Tulis situ pada tutup mulut. Dimakruhkan dia kerana perbuatan itu. Dimakruhkan dia kerana perbuatan itu menafikan rupa sembahyang. Kerana perbuatan itu menafikan rupa sembahyang. Orang panggil bukan rupa orang sembahyang lagu tu. Katuk mulut gapo. Tu ambil mulut tu katuk. Tak boleh. Tu dengan umpama kain, ambil kain ke ambil gapo ke.
Kain sejadah, kain sebel kita. Katuk mulut. Tak boleh. Malaikat, hak ni tak makruh lah ni. Malaikat menguap. Malaikat pada ketika menguap. Teka menguap tasa'ub. Dalam hadis sebut tasa'ub. Kita menguap, ngatuk ke apa ke nguap orang semaya. Maka teka tu ngangor mulutnya, buat ganong. Maka disunat teka tu tutup mulut dengan tangannya. Sunat ditutup mulut dengan tangannya, tangan seorang. Ikut tangan mana? Bukan tangan kiri lebih afdal. Tu ditutupkan dengan tangannya, dengan mana-mana tangannya. Bukan kiri itu afdal. Buat gitu. Tu. Ikutlah tangan kanan kiri tak apa, tapi kiri molek. Kerana tempat kiri itu tempat hak kita. Tempat kita membuangkan penyakit kita, benda yang cemar-cemar, guna kiri belakang. Bahasa berat bahasa mana? Qada hajat. Tu dengan tangan kiri belakang. Maka kiri ni tempat yang selalu kita duk gomo, duk mai benda yang cemar-cemar dah. Lalu tu disunatkan afdal kiri. Afdal kiri. Tutup mulut kita. Tu. Ikutlah tutup. Jangan duk nguar tu baik lagi. Makruh. Setan suka oleh hadis sebut setan ni bila seorang tu kata setan siung. Setan tepuk tangan muju. Perbuat tepuk dia. Nak tiru perbuat tepuk dia semua. Orang kita ni dia mari lalu. Lalu hadis sebut ha. Lepas hadis sebut ha. Nabi sebut. Bila tu ha tu lagu tu. Tu setan suka senyum. Pakak suka buat dia. Lopak. Tu tak boleh. You kena kacik sekut sehabis-habis kuasa. Jangan angin tu baik daripada mulut. Ada hadis sebut suku. Hadis Sahih Muslim. Tengok depan lagi tu. Maka kata dia, maka disunat tutup mulut dengan nyangannya, dengan umpama tangannya. Tapi tangan tu tak apalah. Kalau kita tak ada tangan pun gapo saja. Disunat ni tulis situ. Maka sunat ini disunat juga di luar sembahyang. Awak gitu. Bukan kata lain semaya dak. Maka sunat ini disunat juga di luar sembahyang. Walaupun hadis tu riwayat dia berbentuk lesmaya. Dalam hadis Sahih Muslim yang akan datang ni, Nabi kecek kau lesmaya. Cuma ulama kata bukan lesmaya saja dak, bukan dikira di luar semaya. Sunat juga. Kada ilat sama, setan masuk le mulut. Fa inna syaitana yadkhulu, Nabi kata. Setan nak masuk le mulut dia. Waliyazubillah min dzalik. Sabit duk di malah. Sabit duk jadi malah mengaji, malah apa ya dah tak katuk mulut nak nguat. Duk nguat tu duk ngara tak mau. Orang jenis tu perhati tengok. Dah nguat sekali. Tengok belah-belah dah rupa setan dah. Rupa dia tu rupa nak memang setan dah. Malah ngang. Tak ada dah. Tu lah ada ayat tu saya masuk. Saya tengok dia masuk duk dah. Dia kena kacik sehabis-habis. Kena katuk sehabis-habis kuasa. Ngatuk tara mana pun. Kalau nguat tara tu. Kalau ada tengok para habib kadang-kadang kalau tak katuk mulut pun, mulut kalau dia tak katuk dengan tangan dia pun, mulut dia je. Kalau kita kata suk dah tu. Ada tangan tak ada kak. Tu dia suk. Tutup bibir ke apa. Yang dia tu baik gitu. Ni buka lubang. Saya tak nanti nak masuk. Tu dia dah. Maka disunat tutup mulut dengan tangannya. Sebab apa? Ni kadang-kadang kita rasa tutup mulut tapi duk buka agak lagu mana? Tu ni. Atau apa?
Dibuka juga. Kira mari pakai katuk mulut dah tapi duk buka. Siapa orang tak katuk dah? Siapa tak katuk dah? Ni kadang-kadang buat gini. Duk gitu. Apa beda? Mungkin dah sekat lagu tu. Katuk yang ngewi tu benging. Katuk yang ngewi ada lubang masuk dia. Ada lagu tu. Kadang nak katuk juga pakai dua jari. Jadi tak ada beda. Tak ada beda. Katuk pergi rapat molek. Kerana apa? Sunat tutup ilak pada disunat. Kerana hadis. Kerana ada hadis. Yang ni hadis diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang telah diriwayatkan dia oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Maksudnya Musanya tak bawa mari mati dah. Dia tak bawa mari mati, dia mari dengan maksudnya. Maksud hadis, dia cari mati sendirilah. Dalam sahih Muslim tu. Maksud hadis tu, dia kata, Nabi kata ni kata dengan cara maksud. Dia berkata terjemah betul-betul satu huruf demi satu huruf tak ni. Dia terjemah ambil maksud. Kalau kamu menguap, Nabi kata, kalau kamu menguap, handaklah. Handak ni dia rupa sunat ya tu. Handak tu ya tuntut sunat je, bukan tekan sebagai wajib lagi. Tapi menggalak dah lah, menggalakkan kita. Hendaklah kamu tutup akan mulut kamu tu. Tutup mulut kamu. Tutup dengan tangannya. Tangan kamu tu tutup dengan tangannya. Maka pakai tangan apa? Tu mazhab kita Syafi'i, aula afdalnya tangan kiri. Walau Nabi tak sebut kata tangan kiri pun, Nabi kata tangan biadih gitu ya. Maka ulama kata afdalnya tangan kiri. Tu kerana apa? Kerana tangan kiri adalah tempat yang menghilangkan penyakit dan juga segala-gala kekotorannya. Maka munasabah dengan setan. Munasabah dengan tempat setan nak masuk, pakai tangan kiri. Tu. Habis. Lepas tu digalakkan kita buat lagu ni pula. Pakai lip ni, pakai belah ni pula. Belah kita dah basuh air. Mari. Salah tahu, mari. Mana orang yang masuk? Tu nak isyarat ke rupa tu. Padahal tak ada kata mesti kita terlalu lightning. Tak apa, lightning tak apa. Tak guna tangan pun tak apa. Nak tutup mulut je. Nabi kita kata tutup dengan tangannya. Nak ditutup tu ya. Tangan tu bukan syarat lagi nak hasilkan. Tapi kalau kita pakai tangan tu, tu cara Nabi buat lah. Cara Nabi buat. Hendak tutup mulut dengan tangannya. Sebab gapo Nabi suruh tutup ni? Hendak kamu tutup tu, ilak pada hendaklah kamu tutup. Kerana bermula syaitan itu, fa inna syaitana masuk, yani akan masuk ia ke dalam mulut, jadi mulut kamu tu. Syaitan akan masuk dalam mulutmu. Tu. Masuk tu kalau tidak tutup. Ini musnah kita buat tambah maksud dah tu. Padahal dalam hadis fa inna syaitana yadkhulu, Nabi kata gitu ya. Kerana syaitan itu akan masuk dalam mulut ya, akan masuk kalau tidak tutup. Kalau kamu tidak tutup akan mulut tu, syaitan akan masuk. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani buat huraian pula dalam kitab Fathul Bari, dia kata itiman lah maksud masuk ni. Sama ada masuk sungguh. Tak ada lagi dalam. Akan masuk. Lepas tu akan tubik pula bila kita zikir. Ataupun itiman dengan mana? Pakai duk tetap dah tak tubik. Tu kira gitu. Masuk nak dia tetap. Moga setan duk ada dalam darah kita. Dalam tempat berlari darah kita. Lalu murad dengan masuk tu tetap dalam tu, tak tubik-tubik. Tu. Tu kira masing-masing. Tapi yang pentingnya adalah dia setan lah. Berkait dengan setan. Kita ni jauhlah dengan dia. Minta jauhlah dengan dia. Habis situ dah. Padahal keempat, makruh menahan rambut dan kain daripada apa dia tu, dia baca rena tu. Apa dia telerek. Tu dia.
Malaikat bagi perempuan maka harus semaya dengan bersanggup atau berjaling, kerana menahan itu menegakkan dia daripada sujud menyembah Tuhan. Tu tengoklah dah. Tu ke mana pula tu? Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sebuah dah ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadiah pahala kepada almarhum Haji Abdul Rahim bin Salim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairin khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli naza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdan habib walhamdulillah ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa akhilla natqiya ulama nuza bil khairi wa nufa kull syarr rabbana wa aslih lana kull syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waqfid wastur anta akramu man satar man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين في كل